Pagi ini kita akan menyambung tafsiran Suratul Fatihah yang telah kita baca pada minggu-minggu yang lalu. Di mana sebelum ini kita telah pun menjelaskan beberapa nama Suratul Fatihah sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsirnya, bahawa Suratul Fatihah ini ada 12 nama. Dan kita telah menyebut sebelum daripada ini 9 nama daripada nama Suratul Fatihah. Yang pertama, As-Salah. Yang kedua, Suratul Hamdi. Yang ketiga, Fatihatul Kitab. Yang keempat, Ummul Kitab. Yang kelima, Ummul Quran. Nama Al-Fatihah yang keenam, As-Sab'ul Mathani. Yang ketujuh, Al-Quranul Azim. Yang ke-8, Asy-Syifa. Yang ke-9, Ar-Ruqyah. Pada pagi ini kita akan sambung nama Suratul Fatihah yang ke-10 ialah Al-Asas. Al-Asas. Al-Asas ni mana asas? Dalam bahasa Melayu pun asas. Kita bahasa Melayu ni, khususnya bahasa Melayu Kelantan ni, banyak dah kita guna bahasa Arab. Al-Asas kita panggil asas juga. Al-Ghab. Al-Ghab kita panggil Ghab juga dalam Ghab. Al-Ghab tu bahasa Arab. Ghab dia panggil Al-Ghab. Semok samu. Ghab. Ini orang luar Kelantan dia tak faham Ghab ni ke apa. Nah. Kalau tu Ustaz Azhar Idrus kata tebal Ghab. Dalam bahasa Kelantan tak batas semaya, terberok. Bukan terberok, terberok. Kalau terberok tu, batal wudu. Dia batas semaya. Terberok dalam bahasa Kelantan ni, makna terberok. Semuk samu. Nah, lain. Sebab tu Ustaz Azhar Idrus sebut, ada terberok, kalau tak batal semaya, tak batal semaya. Iaitu terberok orang Kelantan. Kalau orang luar, terberok ni, terbuai air besar lah. Al-Ghab, bahasa Arab dah kita panggil Ghab juga. Kalla bal rona. Berona ni bahasa Kelantan, berona juga. Bal rona. Orang negeri lain tak tahu berona ke apa, Kelantan apa berona. Berona dia mau berona. Dulu jalan ni orang kata. Contoh lah. Kata berona dia kata. Al-Asas, kita dalam bahasa kita pun Al-Asas juga. Asas. Liqauli Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kerana Ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata, wa asasul kutubi al-Quran wa asasul Quran al-Fatihah wa asasul Fatihah bismillahirrahmanirrahim. Kata Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini
seorang sahabat Nabi yang paling alim tentang tafsirul Quran. Dia ni sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak kepada Abbas. Abbas ni pak saudara Nabi. Abdullah bin Abbas, Nabi doa ke dia waktu dia kecil lagi. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, berilah kefahaman yang mendalam kepadanya dalam perkara agama. Dalam bab agama ni beri dia faham sungguh-sungguh. Wa 'allimhu at-ta'wil, dan ajarkanlah kepadanya ilmu tafsir. Berkat doa Nabi SAW, Ibn Abbas ni seorang yang paling alim. Sahabat Nabi yang paling alim tentang tafsirul Quran. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, wa asasul kutubi al-Quran. Asas kepada kitab-kitab ialah Quran. Semua kitab tu yang menjadi asasnya adalah Al-Quran. Tak boleh banding kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Asas dia Quran. Ni asas. Tak boleh banding dengan kitab-kitab lain pun tak boleh. Quran ni menjadi asas. Jadi kita orang Islam ni beruntung. Kerana Allah Ta'ala bagi kepada kita asas kepada kitab. Asas kepada semua kitab. Quran. Wa asasul Quran al-Fatihah. Dan asas kepada Al-Quran itu sendiri ialah suratul Fatihah. Kenapa suratul Fatihah itu disebut sebagai asas Al-Quran? Kerana dalam suratul Fatihah itu mengandungi ma'ani al-Quran al-azim. Keseluruhan makna, pengertian, kandungan Al-Quran ni duduk dalam suratul Fatihah. Semua sekali ni 114 surah ni intipatinya berada dalam suratul Fatihah. Ini besar tak besar? Duduk sini. Kalau orang faham betul-betul Al-Fatihah ini, dia akan faham keseluruhan Al-Quran. Kerana intipati keseluruhan Al-Quran ada dalam suratul Fatihah. Duduk sini. Washtamalat ala usulid din wa furu'i. Suratul Fatihah itu mengandungi usul, asas agama. Bab tauhid. Duduk sini. Usul agama dan furu' agama duduk dalam suratul Fatihah. Tanawalat al-aqidah. Surah Al-Fatihah ini mengandungi akidah. Duduk sini. Wal ibadah. Ibadah duduk sini. Akidah ni akidah kepercayaan. Kepercayaan kepada Allah. Start dengan Bismillahirrahmanirrahim. Start nama Allah. Biar kenal Allah Ta'ala. Biar kenal Tuhan. Jadi kalau kita tak kenal pencipta kita, berat. Dalam surah Al-Fatihah itu ada bab akidah. Wal ibadah. Bab ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini. Pengabdian diri hanya kepada Allah. Tak boleh pada yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu ketaatan kepada Allah itu mutlak. Mutlak. Apa makna mutlak? Makna mutlak artinya tak ada pilihan. Setuju tak setuju pun kena sembah dia sebab dia Tuhan. Allah Tuhan yang sebenar. Setuju tak setuju dengan undang-undang Allah, kena patuh. Pasal kita ni dia buat.
Alam ni dia buat. Langit bumi dia buat. Dan bila mati, kena jumpa dia. Orang nak lari tak boleh. Mutlak. Sebab tu, kita kena faham molek. Ayat 59. Suratul Nisa. Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, ta'atlah kamu kepada Allah. Dan ta'atlah kamu kepada Rasul. Dan ulil amri, orang yang berkuasa, orang yang memegang kekuasaan di kalangan kamu. Di kalangan orang-orang yang beriman. Dan jika sekiranya berlaku perselisihan dalam apa perkara pun di kalangan kamu, maka naklah kamu kembali kepada Allah dan Rasul. Jika benar-benar kamu beriman kepada Allah dan juga hari akhirat. Amos sebut tu kerana ada orang bukan Islam pun minat dengan ayat ni. Dia ni ahli parlimen, minat dengan ayat ni. Dia baca tafsir ayat ni dalam konteks yang salah. Kerana dia tak erti. Dan paling malang lagi, ada di kalangan orang Islam sendiri yang menyatakan perbuatan itu tidak salah. Hak dia sebut tu betul. Rupanya dengan dia ni sama bengok. Ya, lah kasar sikit pun. Pasal dia mau selewih penafsiran Al-Quran. Acak-acak tak apa dah. Kita orang Islam, kita urut penafsiran orang yang tak reti Islam dan tidak Islam. Dia tafsir ni, orang Islam pun kalau tak erti penafsiran, tak boleh tafsir. Apatah lagi, orang bukan Islam, lepas tak erti pula 2 kali. Tafsir Quran ni siapa-siapa pun, orang Islam sendiri pun, kalau tak faham, tak boleh. Ya penaknya, orang bukan Islam tafsir, orang Islam pula setuju. Tak perlu minta maaf, dia kata. Pasal betul tu. Beratlah setara tu. Ni bila kita kata gitu, dia kata kalau hak bukan Islam, sokong dia, tafsir tak apa. Siapa-siapa dia, tak kira lah. Orang sokong kita, tak sokong kita pun. Penafsiran yang tak betul, tak boleh. Orang Islam sendiri pun tak boleh. Apatah lagi orang bukan Islam. Bukan kata kalau orang ni tak apa. Orang ni pula tak boleh. Tak. Serupa je. Serupa. Kita nak berujuh biar ada asal. Jadi hak tak betul tetap tak betul. Hak betul tetap betul. Kita perhati beberapa perkara. Tentang ayat ini menjelaskan taat kepada Allah mutlak. Itu nak ayat mutlak. Begitu juga taat kepada Rasul mutlak. Setuju tak setuju, kena patut. Kena patut. Sebab Rasul ni wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia tidak kecek mengikut hawa nafsu dia. Tu Rasul. Semua hak keluar daripada mulut dia itu wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. In huwa illa wahyun yuha. Wahyu daripada Allah. Sebab tu makna hadis kita kenapa? Ma huwal hadis? Apa dia hadis?
al-hadithu huwa ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin au fi'lin au takririn au sifatin. Suatu yang disandarkan kepada Nabi. Sama ada perkataan Nabi atau perbuatan Nabi ataupun takrir daripada Nabi. Sahabat buat, Nabi kata betul. Itu takrir. Nabi tak larang. Au sifatin, ataupun sifat yang ada pada Nabi. Ini panggil hadis. Jadi taat kepada Allah, taat kepada Rasul mutlak. Sebab itulah ketika Allah perintah supaya taat kepadanya dan taat kepada Rasul, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, ati'ullah. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu taat kepada Allah. Ati'u ni fi'lu amrin, fi'l amr. Al-amru lil wujub. Perintah di sini menunjukkan wajib. Wajib kamu taat kepada Allah. Itu maksud. Wa ati'ur rasul. Dan wajib kamu taat kepada Rasul. Ketika Allah perintah supaya taat kepada ulil amri, kepada pemerintah, Allah Ta'ala sebut, wa ulil amri minkum. Allah Ta'ala tidak sebut, wa ati'u ulil amri minkum. Kenapa kata? Dia tak sebut, wa ati'u ulil amri minkum. Tak ada sebab. Dia guna wawul atfi. Dia tak sebut semula, fi'ama ada. Ada sebab, ada hikmah. Kenapa? Kerana taat kepada ulil amri tidak mutlak. Sebab tu dia tak sebut wa ati'u ulil amri. Kalau ulil amri itu taat kepada Allah, taat kepada Rasul, kita wajib taat kepada ulil amri. Tapi kalau ulil amri itu derhaka kepada Allah, derhaka kepada Rasul, kita tak wajib taat. Dan kita kena lawan. Jadi dia kita terjemuh ayat tu nak ayat, oleh kerana dia ulil amri, kena taat ke dia. La ilaha illallah. Hak berat orang Islam kata, ayolah hak demo. Rupanya kawan bengok, tidak demo. Dia tak tahu, dua-dua tu bengok belakang. Berarti. Wa ulil amri minkum. Wa ulil amri minkum. Dan ulil amri, pemerintah di kalangan kamu. Dhamma itu kelik mana? Ai minal ladina amanu. Ayat ni start, ya ayyuhalladzina amanu. Pemerintah yang beriman. Ulil amri yang beriman. Lagu mana sifat ulil amri yang beriman? Ulil amri yang beriman, dia taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Tu, dia ada kaitan. Jadi usah taat ke dia. Ulil amri itu dia lah. Berarti molek. Ayat 59 surah An-Nisa. Ayat ni dia dah terjemuh tersekerak. Dia ada sambungan lagi. Fa in tanaza'tum fi syai'in. Ni ayat 59 lagi tak habis lagi. Dia ayat sekerak teruk pakai hayallah. Apa paling penak lagi dia kata kutuk guru kita tak faham Islam. Tok guru mengajar tafsir kali yang kedua. Habis dah sekali, ulang pula. Ni tak faham Islam. Hak dia mengucap pun duk faham Islam. Tak kena. Ni bodohlah masyarakat kita ni jadi liberal habis ni. Jadi boleh berlaku ni. Jadi orang tak faham Islam. Dan dia pula bukan Islam. Lepas tak faham Islam. Kecek Islam. Menyelewengkan pandangan tentang ayat-ayat Allah. Sepatutnya kajian tak boleh biarkan perkara ni. Hak ni orang panggil tunggak agama ni. Kita mengajar agama. Tidak tunggak agama. Hak tu orang panggil tunggak agama ni. Jadi kita balik. Kita orang Islam ni pula tunggak agama. Dia ada. Balik belah habis. Sebab itulah ayat pertama turut perintah supaya kita ngaji kan. Iqra
Bismi rabbikal ladzi khalaq. Orang Kelantan alhamdulillah duk ngaji seumur dia faham. Orang Kelantan faham. Orang Kelantan tahu, dia boleh beza mana yang benar, mana yang salah. Alhamdulillah. Dan bukan setakat orang Kelantan lah. Lah ni kita tengok orang Islam, kefahaman tentang Islam makin jelas. Makin jelas. Makin faham. Dan pendirian tentang perjuangan Islam pun jelas. Jelas. Orang Islam faham lah ni. Kalau kita orang Islam tak ambil cara soal politik, maka orang yang tak faham Islam akan guna kuasa politik untuk tekan kita yang nak melaksanakan Islam. Okey, sekali kita pergi kat tu dia sekat, pergi kat ni dia sekat, pergi kat tu dia sekat. Asal kita orang Islam tak apa. Asal kita boleh ngajar. Ngajar ni pun, kalau kuasa duduk orang boleh sekat lagi. Orang boleh sekat lagi. Inilah yang Imam Ghazali sebut lama dah. Ad-dinu usul was-sultanu harisun. Agama itu asas, pemerintahan itu pengawal. Famala ussalahu famahdumun wa ma la harisalahu fadha'i. Suatu yang tidak ada asas akan runtuh, asas yang tidak ada pengawal akan sia-sia. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Dan jika sekiranya berlaku perselisihan di kalangan kamu fi syai'in, dalam apa perkara sekalipun. Semua perkara, syai'in. Syai'in ini nakirah. An-nakirah itu tadullu ala al-umum. Nakirah itu menunjuk ke perkara yang umum. Menunjuk kepada perkara yang umum. Hak kita selisih, hak kita balah, hak kita pertikaian dalam bab apa? Bab masalah kekeluargaan. Hal masalah perniagaan. Hal masalah kemasyarakatan. Hal masalah pemerintahan. Farudduhu ila Allahi war Rasul. Maka naklah kamu kembali kepada Allah dan Rasul. Tengok. Dia suruh kembali kepada Allah dan Rasul. Yakni kepada Al-Quran dan As-Sunnah. In kuntum tu'minuna billah. Kalau betul-betul mu beriman kepada Allah. Tengok Allah Ta'ala. Kalau kamu betul-betul beriman kepada Allah, kamu kena kembali kepada Allah dan Rasul. Kalau mu tak beriman, ikut mu. Orang tak beriman, ikut dia. Kau kita pergi ikut dia pula. Dia ikut dia, mungkin dia tak beriman. Memang dia tak rujuk kepada Quran dan hadis. Kalau dia rujuk pun dengan pengertian yang salah, dia memasukkan pandangan yang sebenar. Dia tak ada rasa apa. Ya betul apa dia nak, dia dapat sokongnya. Itu ya tujuan dia. Tujuan dia rujuk penafsiran kepada ayat 59 ni, dia nak sokongnya. Pada dia nak sok kata orang lain itu sesat. Khawarij lah. Boleh kata orang yang mengajar Islam Khawarij. Kamu tak masuk Islam tu ke dia? Cuma jawab. Kita suruh dia jawab. Ke dia? Kita nak tengok. Pasal bunyi pihak yang berkuasa buat siasatan. Walaupun dia kata dia minta maaf. Kita tengok dalam perkara-perkara yang lain, ada orang kata minta maaf pun siasat tetap kena siasat, tindakan tetap kena ambil. Kita nak tengok ni lagu mana. Lagu mana? Ni. Ahli parlimen di Ipin, lagu mana? Mana? Siasat kodok, ambil tindakan kodok. Kita duk berjuang keadilan. Nama parti pun adil. Kalau kita tak adil. Malu lah. Tak? Malu. Supaya kita nama parti Islam. Kalau kita tak tahu Islam, tak malu kita. Malu kita kata. Pasal kita nama pun parti Islam. Lepas tu kita nak tahu Islam. Nama tak boleh kata. Kita kerja Islam, memang kita parti Islam. Baik, dah nama parti pun adil. Kena tegakkan keadilan. Adil kalau orang lain kena. Kalau buat dia ada. Adil kalau lagu tu.
Patut kena malu dah. Kita kata tahu Islam, kita malu. Pasal kita duduk dalam parti Islam. Sebab tu kita kecek, kita rujuk kepada Quran hadis. Kerana inilah sumber perundangan Islam. Orang tak boleh kata kita. Sebab kita parti Islam. Kena kecek Islam. Nah. Hak parti nama adik, kena kecek hak keadilan. Dia kena tegak keadilan. Itu baru tahu. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau betul-betul mu beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat. Artinya masalah yang berlaku, pertikaian yang berlaku ni, bagi orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, dia kena kembali kepada Allah dan Rasul. Kerana benda ni tidak saja kait atas dunia, dia kait pakai akhirat. Dia kait pakai akhirat. Kita jangan ingat ayah ni atas dunia je. Akhirat tak ada apa-apa. Siapa dia kata tak ada apa-apa? Semua ada apa-apa berlaku. Suatu manusia terkejut. Allah Ta'ala sebut esok bila dia baca catatan amalan dia. Iqra' kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Bacalah catatan amalan kamu. Pada hari ini, memadailah kamu sendiri sebagai penghitung kepada amalan kamu. Menghitung sendirilah Allah Ta'ala sebut. Membaca menghitung sendiri. Dan Allah Ta'ala tanya di akhirat kelak. Azalamaka katabatil hafizun. Adakah melekat aku, rakit atik aku, tukar catat aku, wak nyayung kamu? Benda, hak mu kata lagu lain, dia tulis lagu lain. Adakah tak? Tu yang tanya. Adakah tak? Hak mu tak buat, dia tulis mu buat. Hak mu tak kata, dia tulis mu kata. Adakah tak? Tu yang tanya. Lalu semua manusia menjawab, La ya Rab. Tidak, wahai Tuhan. Memang semua hak dia catat ni, hak amo kata belah. Memang semua hak dia catat, hak amo buat belah. Tu. Sebab tu manusia pada waktu itu sebut ma li hadzal kitab. Allah peraknya catatan amalan. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsah. Dia tak tinggal sikit abu, kecil, besar, tulis belakang. Tulis belakang. Artinya ada kaitan dengan akhirat. Tidak setakat atas dunia. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, kalau betul-betul memberiman kepada Allah dan betul-betul memberiman kepada akhirat, maka kamu kena rujuk kepada Allah dan Rasul. Semua pertikaian kena rujuk kepada Allah dan Rasul. Rujuk kepada Quran hadis. Wal ibadah. Dalam suratul Fatihah ini disebut tentang ibadat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wat tashni'. Dalam suratul Fatihah juga ada soal perundangan. Undang-undang. Ini kanunnya, tafsiran yang ada dalam suratul Fatihah itu termasuk perundangan. Perundangan Islam. Iaitu kita nak supaya Allah Ta'ala tunjuk pada kita ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itulah undang-undang Islam. Itu jalan lurus. Hak lurus itu Islam. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u. Inilah jalanku. Jalan yang lurus, jalan Islam. Termasuk syariat Islam. Sinilah. Fattabi'u. Mungkin dah turut ni. Wala tattabi'us subul. Jangan kamu ikut jalan-jalan yang lain. As-subul ni jamu. Sabilun, sabilani, subulun. Subulun makna jalan-jalan. Wala tattabi'us subul. Jangan kamu ikut jalan-jalan. Apa Allah Ta'ala sebut? Jangan kamu ikut jalan-jalan yang lain. Kerana jalan-jalan yang sesat ni banyak.
Jalan hak benar sah, jalan Islam. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u. Inilah jalan aku, jalan lurus, mu kena turut, jalan ni sah. Wa la tattabi'us subul. Jangan kamu ikut jalan-jalan yang lain daripada Islam. Kalau betul jalan lain bunuh. Ikutlah nama gapo lain pada Islam kau bunuh berlaku. Sosialis ko, nasionalis ko, kapitalis ko, liberal ko. Boleh nama gapo lain pada Islam tu tak terima berlaku. Pastikan orang kita turut ni Islam. Ia berpandu kepada Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyam. Mana tu yang terima? Wal iman bil ba'si. Dalam surat Al-Fatihah juga dijelaskan tentang beriman kepada hari kebangkitan. Yaitu Maliki Yaumiddin. Raja di hari pembalasan. Yaumiddin ni mana yaumil jaza. Yaumil qiyamah. Yaumiddin ni makna hari pembalasan. Hari kiamat. Ad-din ni di antara makna din. Din ni asalnya agama. Maliki Yaumiddin, raja yang menguasai hari pembalasan. Bapa pembalasan disebut ad-din. Ad-din ni asalnya agama. Tapi ad-din di sini makna al-jaza, pembalasan. Yaumil jaza, hari pembalasan. Kerana Allah Ta'ala nak jelaskan pembalasan seksa Allah Ta'ala kira berdasar kepada neraca agama. Agama ni maksud agama Islam. Ad-din ni mana agama Islam. Seksa Allah Ta'ala nilai berdasar kepada neraca agama Islam. Tuan nilai berdasar pada agama Islam. Gapo kita buat, dia tak nilai berdasar pada agama lain, dok. Pada Islam. Kita buat baik atas asas Islam. Boleh pahala. Allah Ta'ala beri balasan yang baik. Kita tolong orang. Kita sedekah atas asas Islam. Kalau orang tidak Islam, dia tak ada pahala. Pasal dia tak ada bekah. Tak ada bekah. Orang bukan Islam, dia buat baik. Dia tak boleh balasan baik seksa. Pasal apa dia beri bekah tak ada, nabuh tak boleh. Bekah tak ada. Bekah tu Islam lah. Lepas tu adakah Allah Ta'ala buat zalim dia? Tak. Disebut oleh hadis orang bukan Islam, kalau buat baik kat orang ke apa ni, Allah Ta'ala balas atas dunia. Dengan cara, di antara ni disebut oleh hadis, Allah Ta'ala beri dia ni kau kaya. Itu tu yang balas. Kau kaya. Dia derma, dia tolong orang, kau kaya dia. Ataupun Allah Ta'ala beri dia sehat. Atas dunia ni. Akhirat tak ada kia. Tak ada kia. Sebab tu, ada orang bukan Islam. Di Kelantan. Dia kalau pergi beli barang ke dari dia, kalau buat masjid, buat balasah, buat sekolah tahfiz, dia beri murah semua. Diskaun. Banyak dia diskaun. Jadi, orang tanya dia. Saya ambil ayat cerita. Tanya dia, apa kok dia beri murah? Oh, dia kata Tuhan beri murah rezeki. Murah rezeki. Oh, amo tolong buat sekolah tahfiz tu. Dia rayak lah. Beri diskaun sekian-sekian. Lepas pada tu, rezeki kau murah. Kau murah. Jadi kalau beli barang banyak-banyak, dia tanya, ni nak apa ni? Nak masjid, dia bagi diskaun. Ni nak buat tahfiz, dia bagi diskaun. Bila orang tanya, dia kata, rezeki dia kau tambah. Itu Tuhan balas atas dunia. Akhirat tak ada. Kita orang Islam ni, atas dunia Tuhan balas, akhirat Tuhan balas. Itu lebih orang beriman kepada Allah. Wa bi sifatillahil husna. Dan ada dalam suratul Fatihah juga keimanan dengan sifat Allah. Sifat-sifat Allah yang al-husna.
Wa ifradihi bil ibadah. Mengesahkan Allah dari segi ibadat. Wal isti'anah. Dari segi memohon pertolongan. Wa doa. Dari segi doa. Kita minta hanya semata-mata kepada Allah. Wal irsa ila talabil hidayah. Ila din lahaq was siratil mustaqim. Dan juga irsyad petunjuk supaya kita memohon hidayah kepada agama yang benar dan juga jalan yang benar. Disebut dalam suratul Fatihah juga ihdinas siratal mustaqim. Dan ditafsirkan siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang yang engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang yang murka, yang engkau murka, dan bukan jalan orang yang sesat. Jadi Allah Ta'ala beri irsyad, petunjuk kepada kita supaya menjauhi jalan-jalan yang menyeleweng daripada hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iaitu jalan orang sesat. Jalan orang yang Allah Ta'ala murka. Maksud sesat dan jalan yang Tuhan murka itu Yahudi dan Kristian. Tapi apa? Dia tak sebut Yahudi Kristian. Dia sebut bukan jalan orang yang engkau murka. Bukan jalan orang yang sesat. Jadi, hak Tuhan murka, hak sesat ni, bukan setakat Yahudi dan Kristian. Banyak lagi, hak lain-lain. Jadi, sebanyak mana jalan orang hak Tuhan murka, tak boleh turut berlaku. Sebanyak mana jalan yang sesat, tak boleh turut berlaku. Jadi, sebab itu, maka Al-Quran ataupun Al-Fatihah merupakan asas kepada Al-Quran. Wa asasul kutubi Al-Quran. Kata Ibn Abbas, asas kepada kitab-kitab ialah Quran. Kitab Allah Ta'ala waktu banyak. Asasnya Quran. Wa asasul Quran al-Fatihah. Asas kepada Al-Quran ialah suratul Fatihah. Wa asasul Fatihati bismillahirrahmanirrahim. Dan asas kepada suratul Fatihah ialah bismillahirrahmanirrahim. Itu asas. Asas kepada Al-Fatihah. 10. Yang ke-11, nama Al-Fatihah ialah Al-Wafiyah. Apa makna Al-Wafiyah? Al-Wafiyah makna yang sempurna. Yang cukup lengkap. Al-Wafiyah. Kenapa Al-Fatihah dinamakan Al-Wafiyah? Yang sempurna. Surah yang sempurna. Surah yang lengkap. Surah yang cukup lengkap. Li'annaha la tujtaza'. Li'annaha la tujtaza' wa la tunassaf. Fatajibu qira'atuha kamilatan fi kulli raka'atin. Dinamakan Al-Wafiyah kerana surah Al-Fatihah itu tidak boleh dibaca sebahagian. Tak boleh. Nampak? Kena baca habis. Kalau kita baca sebahagian dalam semayang wajib ke, semayang sunat ke, semayang mayat ke, maka semayang kita jadi tak sah. Tak boleh baca sekerak. Adapun surah lain, baca sekerak boleh. Kena faham tak? Itu biasa. Sebab tu surah ni nama Al-Wafiyah, yang sempurna. Kena baca habis. Tak boleh baca petah sekerak. Li'anna la tujtaza wa la tunassaf. Tak boleh nak baca juzuk-juzuk, beberapa ayat saja. Ataupun nak baca separuh-separuh, tak boleh. Fatajibu qira'atuha kamilatan fi kulli raka'atin. Wajib kena baca suratul Fatihah itu sepenuhnya dalam setiap rakaat. Itu maksud Al-Wafiyah. Ada pun surah lain, satu surah walaupun hak pendek, kita nak kerak dua boleh, tak ada apa-apa. Tapi Fatihah tak boleh kerak dua. Rakaat pertama kita baca sekerak. Dah 7 ayat kan? Rakaat pertama kita baca 4 ayat. Rakaat yang kedua kita baca 3 ayat.
Sah kau tak semayat? Tak. Tak sah. Bi khilafis suwaril ukhra. Tak serupa dengan surah-surah lain. Surah-surah lain kita baca dalam semayat, baca sekerak pun boleh. Tak perlu baca habis. Ada cuma kalau kita baca sikit, banding dengan baca surah tu sepenuhnya, baca banyak ayat, setulah pahalanya hak banyak. Banding dengan baca pendek. Adapun suratul Fatihah, tak ada pilihan, wajib kena baca wisu. Tiap-tiap rakaat. Semaya wajib ke, semaya sunat ke, semaya manyak ke. Mana? Tak boleh. Tak faham dah? Sebab itulah suratul Fatihah dinamakan Al-Wafiyah. Yang sempurna, yang cukup lengkap. Sebelah. Yang ke-12, ini terakhir, nama surat Al-Fatihah terakhir, Al-Kafiyah. Yang memadai ataupun yang mencukupi. Surah Al-Kafiyah. Surah yang memadai, yang mencukupi. Apa dia nama Al-Kafiyah? Li'annaha takfi an siwaha. Wa amma ghairuha fala yakfi anha. Kerana surah Al-Fatihah itu memadailah. Kalau baca dia, tak baca surah lain pun memadai. Dalam semaya, kalau kita malah, kita baca suratul Fatihah saja. Suratul Fatihah saja, surah lain kita tak baca. Kita baca siapa? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kita pun rakun Allahu Akbar. Asah maya. Tak ada apa-apa. Tak si baca surah lain. Baca surah lain itu sunat. Hadi wajib. Wa amma ghairuha fala yakfi anha. Adapun surah lain, kalau baca, tak baca surah Al-Fatihah, maka tidak memadai, yakni tidak sah sembahyang. Kita Allahu Akbar kakak. Nah, qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita beraku Allahu Akbar, tak sah sembahyang. Kenapa? Kena baca surah Al-Fatihah. Tu sebab tu nama dia Al-Kafiyah, ia memadai. Baik. Dalam hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة lan taqra biharfin minhuma illa u'tita. Rawahu Muslim. Dalam hadis sahih Muslim daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kata Abdullah, bainama Jibril qa'idun 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a naqidan min fawqi. Ketika mana
malaikat Jibril duduk sekali dengan Nabi. Tiba-tiba Nabi dengar satu suara dari sebelah atas. Sami'a naqidan. Bunyi suara derah. Bunyi suara derah daripada atas. Lalu Nabi dan malaikat Jibril tengok ala kata. Nabi lenggok kepala tengok ala kata, ala ke langit. Faqala hadha babun minas sama'. Lalu malaikat Jibril royak ke Nabi. Ini pintu daripada langit. Futihal yaum, dibuka pada hari ini. Lam yuftah qattu illa al-yaum. Pintu ni tak pernah dibuka. Hari ni baru buka ni pintu ni. Pintu langit ni kata malaikat Jibril tidak pernah dibuka kecuali hari ini. Nabi tengok. Fanazala minhu malakum. Tiba-tiba turun malaikat melalui pintu. Malaikat lain, tidak malaikat Jibril. Tidak malaikat Jibril sekali dengan Nabi. Turun malaikat. Faqal. Lalu malaikat Jibril kata ke Nabi. Hadha malakun nazala ilal ard. Ni malaikat ni turun ke bumi ni. Lam yanzil qattu illa al-yawm. Malaikat ni tak aja turun lagi. Hari ni aja turun. Ni malaikat ni hari ni ada turun. Sebelum ni dia tak pernah turun. Fasallama. Lalu malaikat ni beri salam ke Nabi. Waqal, dan malaikat ni kata, abshir binuraini utitahuma. Wahai Muhammad, gembiralah kamu dengan dua cahaya. Berarti binuraini, dua cahaya. Utitahuma, dua cahaya ni aku beri kepada kamu. Lam yu'tahuma nabiyyun qablak, yang tidak pernah diberi kepada nabi-nabi sebelum daripada kamu. Ini dua cahaya lebih benar ni. Tak pernah diberi kepada nabi-nabi sebelum daripada kamu. Yaitu cahaya mana? Fatihatul Kitab. Yaitu suratul Fatihah. Disebut cahaya. Pertama, cahaya Al-Fatihah. Yang kedua, wa khawatimu suratil Baqarah. Cahaya akhir surah Al-Baqarah. Khawatim, penyudah. Penyudah suratul Baqarah. Dua ni. Yang pertama, Al-Fatihah. Yang kedua, ayat yang akhir daripada suratul Baqarah. Lan taqra' biharfin minhuma illa u'titah. Kamu tidak baca satu huruf pun daripada kedua-dua cahaya ini. Yaitu daripada suratul Fatihah dan juga ayat akhir daripada suratul Baqarah, kecuali akan diberi kepada kamu apa yang kamu minta. Mumpahung apa? Kalau baca surah ni, Allah Ta'ala akan beri. Maknanya surah ni bila baca dia jadi mada. Jadi cukup pada kita. Sebab tu, dasar pada hadis ni, ya, tuk guru kita, bila baca doa tu, lepas pada dia doa, dia baca Fatihah, pada dia doa pula. Itu. Di antara itu. Dia doa ni boleh berlaku sekali, boleh dua kali, boleh. Coba perhati, tuk guru pondok, tuk guru zaman dulu. Dia baca doa, lepas tu, dia berhenti Al-Fatihah, pada doa pula. Kerana disebut dalam hadis ni, kalau baca satu huruf daripada Fatihah dan juga akhir suratul Baqarah, Allah Ta'ala beri gapo meminta. Satu huruf ni satu surah. Lagi ini kelebihan suratul Fatihah. Sebab tu kalau perhati kan, tunggu pondok dia doa dua kali. Tak begitu? Doa sekali pun tidak salah. Tak doa pun tak apa. Mana? Tidak wajib. Sunnah. Tapi nak ayat sebab ya dia baca surah Fatihah. Waktu sebab kadang-kadang setengah orang dia nak doa terkadang dia baca Fatihah dulu, Al-Fatihah. Apa tu dia doa? Ni kanan ni. Ni hadis sahih Muslim. Baik.
Penyudah suratul Baqarah ni ayat mana? Iaitu dia start daripada amanar Rasul. Dua ayat. Penyudah suratul Baqarah itu dua ayat. Iaitu ayat 285 dan 286. Suratul Baqarah ni surah yang paling panjang dalam Quran. Dia ada 286 ayat. Surah Al-Baqarah. Apa panjang? Surah yang paling panjang. Oh, ni paling panjang sekali. 286 ayat. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billah. Siapa habis kemudian la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Siapa akhir surah Al-Baqarah. Suatu berkenaan dengan akhir surah Al-Baqarah ni Nabi pernah bersabda, "Man qara'a hatainil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatahu." Siapa-siapa dia baca dua ayat akhir daripada suratul Baqarah pada malam hari, kafatahu, maka membadailah dia dengan dua ayat ni. Ada tengok ni. Pada dengan ni. Allah Ta'ala akan jaga dia. Allah Ta'ala akan beri rahmat kepada dia. Baca. Ni Nabi suruh baca. Dua ayat ni. Jadi baca surah Al-Fatihah, baca dua ayat. Kalau ada surah Al-Fatihah, lepas tu baca Amanar Rasul. Nak baca ayat-ayat lain, tak apalah. Juga ni jangan tinggal. Jadi surah Al-Baqarah ni, surah yang paling panjang. Sebab tu, Puan di Arab, dia satu malam, dia pergi semaya di masjid. Puan di kan maya masjid dia. Baik dia. Dia maya masjid. Kebetulan tu emailnya baca surah Al-Baqarah. Jadi dia kerak dua surah Al-Baqarah. Tu email zaman dulu. Tak boleh main. Kemudian apa Quran? Jadi 286 ayat tu dia bagi. Ka'ab pertama, Ka'ab kedua. Jadi Johar ni, Puan di Arab ni, dia berjanji dengan saya dia. Bila tu email baca suratul Baqarah, lambat sudah. Main 286 ayat ni, juzu. Mana? Bukan satu juzuk, satu surah. Lebih pada juzuk ni. Jadi bila dia sudah semaya, dia pergi tempat janji saya dia tak ada dah. Dia kata panjang kat Allah surah Baqarah ni. Baqarah makna lembu, lembutin tu. Dia pun tak apalah klik domo. Klik domo. Pagi esok pergi semaya subuh. Dia pergi terlewat sikit. Lewat sikit, dia sapa dekat masjid, dia dengar tu email duk baca Suratul Fil. Surah gajah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Jadi betul hok lewat tu ada juga orang lain lewat. Jadi bila dia bunyi tu email baca Suratul Fil, dia pun kena klik. Lepas tu orang tengok dia hebat apa dah lagi tu email tak rokok lagi. Apa nak klik? Allah dia kata semalam kena dah. Suratul Baqarah dia kata tinggal sign dia kata lama dah. Ni kena Suratul Fil pernah pula baik aku klik maya rumah dia kata. Sebab dia kira gajah tu besar pada lembu. Padahlah dia Pak Endi. Mana? Tapi Pak Endi pun supaya jemaah. Jadi kalau kita tak supaya jemaah, malu Pak Endi lah tuan-tuan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha jama'an marhum wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sum. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah. Hadirin sekalian, demikian tadi